Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaannya, di atas kasih sayangnya, yang mana Allah itu bersifat dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, telah memberikan masa kepada kita, telah memberikan waktu kepada kita untuk kita bertemu lagi pada kali ini yang membicarakan tentang bid'ah suatu penjelasan. Pada kali ini kita akan menyambung perbahasan mengenai dalil-dalil yang diguna pakai oleh golongan majoriti ulama yang membahagikan bid'ah kepada dua bahagian, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu ialah bid'ah yang baik, yang mendatangkan pahala kepada penganjur dan pengamalnya. Manakala bid'ah dolalah pula ialah bid'ah yang buruk, yang sesat lagi menyesatkan, yang mendatangkan dosa kepada penganjur dan pengamalnya. Tuan-tuan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zamannya telah pun membuat garis panduan perbuatan-perbuatan Nabi, yang mana Nabi mengiktiraf perbuatan yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak pernah buat, yang Nabi tidak pernah amalkan, yang Nabi tidak pernah anjurkan, tapi dibuat oleh sahabat. Lalu Nabi mengiktiraf perbuatan tersebut, yang mana ianya telah menjadi panduan kepada kita semua supaya kita dapat membezakan di antara muhdasah ataupun bid'ah yang diterima dan yang ditolak lagi diingkari. Sesungguhnya Nabi SAW dengan tindakan demikian seolah-olah telah mengingatkan bahawa muhdasah ataupun bid'ah itu perkara baru daripada amalan yang baik selepas zamannya adalah diterima, sebagaimana Rasulullah SAW menerimanya pada zamannya. Sementara muhdasah ataupun bid'ah daripada amalan yang jahat, maka ia ditolak dan sesat lagi menyesatkan, sebagaimana Rasulullah SAW mengingkarinya pada zamannya. Sebagai bukti, Rasulullah SAW memperakui bahawa wujudnya muhdasah yang baik dan bukan semuanya sesat lagi menyesatkan. Terdapat 6 hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang secara tidak langsung mentakhsiskan, memperincikan maksud muhdasah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan, yang menyatakan wa kullu bid'ah dalalah, setiap bid'ah itu adalah seburuk-buruk perkara. Jadi 6 hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebentar lagi secara tidak langsung memperincikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersungguh-sungguh berusaha mentakhsiskan, memperincikan maksud umum perkataan muhdasah ataupun bid'ah yang terdapat dalam hadis bab bid'ah. Justru berlakulah pentakhsisan ataupun perincian perkataan muhdasah tersebut dengan maksud sesungguhnya muhdasah dalam hadis bab bid'ah ini hanya ditujukan kepada muhdasah yang menyalahi dengan ajaran agama Islam. Telah berkata Al-Muhaddis
Syekh Ali bin Muhammad Al-Hadrami dalam kitabnya Tahqiq Al-Bid'ah, yang menyatakan bahawa kesimpulannya, sesungguhnya hadis-hadis bab bid'ah menyerupai dan menyamai maksud hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz, sesiapa yang mengadakan perkara atau amalan baru dalam urusan kami yang tidak ada kaitan dan hubungan langsung dengannya, maka perkara atau amalan tersebut tertolak. Lafaz yang bermaksud dalam urusan kami di sini ialah bermaksud dalam urusan agama kami. Pentafsiran seperti ini diberikan kerana sesungguhnya yang telah datang riwayat hadis dengan lafaz yang bermaksud dalam urusan agama kami, justru maksud hadis Sayyidatina Aisyah ini ialah sesiapa yang mengadakan atau mereka cipta suatu perkara atau amalan baru yang menyalahi dasar ajaran agama Islam, maka ia suatu perkara atau amalan bid'ah yang wajib diingkari dan ditolak. Oleh itu kesimpulannya, hadis-hadis bab bid'ah dan hadis riwayat Sayyidatina Aisyah mempunyai satu makna dan maksud. Apa yang bezanya ialah hadis Sayyidatina Aisyah ada lafaz tambahan sebagai memperincikan maksud lafaz hadis sebelumnya, iaitu yang tidak ada kaitan dan hubungan langsung dengannya. Rasulullah SAW tidak bersabda sesiapa yang mengadakan atau mereka cipta atau amalan baru dalam urusan agama kami, ia ditolak. Dalam hadis tidak menyebut sesiapa yang mengada atau mereka cipta suatu perkara atau amalan baru dalam urusan agama kami, maka ia ditolak. Tapi lafaz yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah menyebut mereka cipta sesuatu yang bukan dalam urusan kami. Justru sudutan sabda Nabi SAW yang bermaksud yang tidak ada kaitan dan hubungan langsung dengannya, yang terdapat pada lafaz hadis riwayat Sayyidatina Aisyah, mewajibkan kita mengambil pengajaran makna atau maksud daripada perincian tersebut. Maka yang dapat difahami daripada perincian tersebut ialah segala perkara atau amalan baru yang diadakan atau direka cipta yang menepati dasar ajaran agama Islam, maka ianya tidaklah ditolak. Bahkan kefahaman seperti ini telah menepati lafaz riwayat hadis daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah, yang bermaksud sesiapa yang mengadakan atau mereka cipta dalam Islam suatu amalan kebaikan lalu dia amalkan, nescaya ditulis baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Tidak akan kurang daripada pahala-pahala mereka yang mengamalkannya sedikit pun. Begitu juga sesiapa yang mengadakan atau mereka cipta dalam Islam suatu amalan kejahatan lalu ianya diamalkan, nescaya ditulis baginya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya. Tidak akan kurang daripada dosa-dosa mereka yang mengamalkannya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Seperti hadis tersebut ialah hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya yang bermaksud sesiapa yang mengadakan atau mereka cipta suatu amalan kebaikan lalu ianya diikuti oleh orang lain dalam mengamalkannya, nescaya baginya pahala yang sempurna dan baginya juga daripada segala pahala orang yang ikut mengamalkannya. Tidak akan kurang daripada pahala-pahala mereka yang mengamalkannya sedikit pun. Begitu juga sesiapa yang mengadakan atau mereka cipta suatu amalan kejahatan lalu ianya diikuti oleh orang lain dan mengamalkannya, nescaya ditulis ke atas dirinya dosa yang sempurna. Dosa
yang sempurna dan ditulis ke atas dirinya daripada segala dosa orang yang ikut mengamalkannya, tidak akan kurang atas dirinya daripada dosa-dosa mereka yang mengamalkannya sedikit pun. Jadi jelaslah bahawa selepas dilakukan perincian terhadap hadis-hadis ini, sesungguhnya hadis-hadis bab bid'ah tersebut hanya dikhususkan kepada muhdasah ataupun bid'ah yang daripada kategori maksiat. Dan dalam konteks setiap hadis ini, hadis bab bid'ah dikhususkan kepada lafaz hadis yang bermaksud sesiapa yang mengadakan atau mereka cipta dalam Islam satu amalan kejahatan lalu ianya diamalkan, nescaya ditulis baginya dosa seperti orang yang mengamalkannya, tidak akan kurang untuknya daripada dosa-dosa mereka yang mengamalkannya sedikit pun. Ketika itu maka terbuktilah sesungguhnya hadis-hadis bab bid'ah adalah ditujukan kepada orang yang mengadakan atau mereka cipta satu amalan kejahatan yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, kita telah datangkan hadis yang lain yang mempunyai satu makna, mempunyai maksud yang sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan wa kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah itu adalah buruk ataupun sesat. Jadi kita telah datangkan hadis lain yang mempunyai makna yang sama yang menyatakan pasal bid'ah, tapi ditambah lagi lafaz yang lain yang memperincikan maksud hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi, yang mana lafaz itu berbunyi yang tidak ada kaitan dan hubungan langsung dengannya, iaitu dalam urusan kami ataupun dalam urusan agama Islam. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita telah pun faham maksud hadis yang membicarakan, yang menyatakan pasal wa kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi hadis itu hanya ditujukan kepada bid'ah yang buruk, bid'ah yang jahat, yang menyalahi dengan agama Islam sahaja, bukan bid'ah yang baik yang menepati dengan ajaran agama Islam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bertemu lagi pada kuliah ataupun majlis ilmu yang akan datang yang membicarakan lagi pasal bid'ah suatu penjelasan. Dengan ini saya berharap tuan-tuan faham dalil-dalil yang diguna pakai oleh golongan majoriti ulama yang membahagikan bid'ah itu kepada dua, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, bukanlah semata-mata kepada sangkaan ataupun hanya kepada angan-angan sahaja, tetapi ianya berdasarkan kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.